Sekarang kita ke subtopik 1.2 untuk meninjau kewujudan kerajaan di alam Melayu. Baiklah pelajar, untuk subtopik 1.2 kewujudan kerajaan awal di alam Melayu, kita tengok carta aliran ini, bagaimana kewujudannya bermula daripada pertempatan kecil dan kemudian berkembang menjadi penempatan yang lebih besar dan akhirnya menjadi pelabuhan. Penempatan kecil itu biasanya berada di pinggir laut ataupun di muara sungai, dan apabila semakin ramai penduduk, ianya akan berkembang menjadi sebuah pekan dan seterusnya menjadi sebuah pelabuhan. Kedua, daripada pelabuhan, ianya berkembang menjadi satu kerajaan apabila wujudnya sistem pemerintahan dengan adanya hierarki sosial. Seterusnya, kerajaan yang paling awal wujud di alam Melayu dikesan seawal abad pertama Masihi. Yang bawah pula, yang warna ungu ini kita tengok, kerajaan-kerajaan yang muncul secara kronologinya adalah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Negara. Ini membuktikan alam Melayu mempunyai kerajaan yang sezaman dengan tamadun-tamadun dunia yang lain. Malah mengikut kajian saintifik yang dibuat oleh UNESCO, bangsa Melayu ini antara bangsa yang paling awal muncul di dunia sekitar umurnya 63,000 tahun yang lalu. Seterusnya, kerajaan-kerajaan ini akhirnya berjaya membina sebuah ketamadunan yang gemilang, terutama sekali dalam empayar perdagangan. Seterusnya, kita mula meninjau kerajaan-kerajaan yang wujud di alam Melayu ini dengan didahului oleh kerajaan Funan yang di atas sekali. Kita tengok, Funan terletak di lokasinya di lembah Sungai Mekong, iaitu di muara Sungai Mekong, dan muncul antara abad yang ke-1 dan mula merosot pada abad yang ke-6, dijangkakan merosot disebabkan dilimpahi oleh banjir. Pusat kerajaannya adalah Yadapura. Yang kedua, kerajaan yang paling lama adalah Champa. Lokasinya adalah di selatan dan tengah Vietnam sekarang, dulu dipanggil Champa. Wujud bermula abad yang kedua dan berakhir abad yang ke-15. Kerajaan Champa ini sentiasa menerima ancaman daripada Dai Viet, dan kemuncak serangan Dai Viet ini, ancaman Dai Viet ini kita tengok dalam perang tahun 60-an yang terkenal dengan perang Vietnam, di mana Dai Viet ini akhirnya merampas kerajaan Champa dan menamakannya sebagai nama Vietnam, sebenar nama bangsa Viet. Kerajaan pula berpusat di Indrapura. Kedah Tua berpusat di Sungai Mas dan Sungai Bujang ataupun Lembah Bujang, muncul sejak abad yang ke-5 dan berakhir abad yang ke-11. Ini Kedah Tua. Pusat kerajaannya adalah di Sungai Emas dan Pengkalan Bujang. Gangga Negara pula lokasinya sekarang di Perak, yang terkenal dengan pelombongan biji, sama ada biji besi, biji timah dan sebagainya. Terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Muncul pada abad yang ke-6 dan ke-11
Pusat kerajaannya dipanggil Pangkalan. Kerajaan yang keempat adalah Sriwijaya. Lokasinya di lembah Sungai Musi di Sumatera, muncul pada abad yang ke-7 dan mula merosot pada abad yang ke-11. Pusat kerajaannya adalah Palembang. Dan nama Palembang ini kekal hingga sekarang. Seterusnya kerajaan Angkor, kita tengok lokasinya di lembah Sungai Mekong. Wujud pada abad yang ke-9 hingga ke-16. Pusat kerajaannya di Hari Haralaya. Majapahit pula, lokasinya adalah di lembah Sungai Berantas di Jawa Timur. Wujud pada abad yang ke-13 dan berakhir pada abad yang ke-15, sekitar 200 tahun lebih, manakala pusat kerajaannya adalah Kota Triwulan. Ini adalah lokasi-lokasi kerajaan awal di alam Melayu. Yang telah cikgu maklumkan sekejap tadi. Ini benda yang sama, cuma kita nak tengok petanya sahaja. Petanya sahaja untuk pelajar maklumi dan faham. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita masuk pula kepada subtopik yang keempat, iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Seterusnya, untuk subtopik yang keempat ini, pada bab 1 kita akan meninjau kewujudan kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman pada abad yang pertama. Kita tahu pada abad yang pertama, kemunculan kerajaan yang paling awal iaitu kerajaan Funan, dan dia kesan sezaman dengan empayar-empayar yang lain seperti empayar Rom yang diwakili oleh seni bandanya Colosseum, empayar Parsi yang diwakili oleh seni bandanya Persepolis, empayar Kushan di Afghanistan ataupun di lembah Sungai Indus iaitu Kila Mubarak. Manakala di tamadun Cina iaitu dinasti Han ada Zhongyu Temple yang sezaman dengan tapak-tapak kerajaan Funan di Oghyo. Pada abad yang ke-9 pula, kita tengok muncul kerajaan Angkor, Champa dan Sriwijaya, di mana seni bina kerajaan Angkor adalah Angkor Wat, kerajaan Champa adalah menara ataupun kuil di Misun, manakala di Sriwijaya adalah Candi Bahai, yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan yang lain dan seni bina yang lain, contohnya Empayar Byzantine melalui Hagia Sophia, kerajaan Chola Polonnaruwa yang berpusat di Sri Lanka, manakala kerajaan Abbasiyah ada seni benanya yang berpusat di lembah Mesopotamia, dan dinasti Tang di China dalam tamadun China melalui pagoda Sumi. Pada abad yang ke-14 pula, kita tengok kemunculan kerajaan-kerajaan seperti Angkor, Champa dan Majapahit, di mana seni bina Majapahit yang terkenal adalah Gapura Bajang Ratu, yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan dan empayar lain seperti kerajaan Mongol, Empayar Mongol, Kesultanan Delhi dan kerajaan Turki Osmaniyah. Seterusnya, kita tengok hubungan perdagangan alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan dan empayar seluruh dunia.
Kita tahu kerajaan kita ni terletak di laluan perdagangan. Lalu barang-barang dagangan daripada alam Melayu, contohnya rempah, didagangkan hingga ke barat, iaitu di Rom. Ini peta yang lain. Seterusnya kita tengok kerajaan yang sama yang berbentuk catak alih. Ini pelajar boleh tengok, cikgu tak berminat untuk mengupas kerana telah diterangkan dalam slide yang lalu. Seterusnya kita tengok bagaimana berlakunya hubungan antara alam Melayu dengan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman, melibatkan beberapa jenis hubungan. Contohnya kita tengok di atas itu hubungan perdagangan dan yang bawahnya hubungan keagamaan. Selepas ini ada lagi iaitu hubungan diplomatik. Kita tengok dahulu hubungan perdagangan. Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya hubungan perdagangan ini? Pertama, kedudukan strategik di laluan perdagangan Timur Barat. Alam Melayu kaya dengan hasil bumi, terutama sekali rempah dan hasil galian seperti pelombongan. Sikap keterbukaan pemimpin dan penduduk alam Melayu terhadap masyarakat luar. Manakala hubungan keagamaan pula kita tengok, pertama, agama Hindu disebar melalui peranan pedagang tentera golongan Brahmin. Buktinya penemuan artifak pengaruh Hindu di lembah Bujang Kedah. Agama Buddha disebar melalui peranan Asoka yang menghantar Sami Buddha ke alam Melayu. Contohnya ke alam Melayu ini Asoka menghantar Utara dan Sona yang kita lihat pada bab 7 kerajaan ataupun tamadun India. Buktinya penemuan artifak pengaruh Buddha di lembah Bujang Kedah. Juga kita tengok penemuan patung Avalokitesvara di Gangga Negara. Kemudian agama Islam disebar melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Buktinya penemuan ukiran pengaruh Islam yang ditemui di Beruas Perak. Seterusnya kita tengok hubungan diplomatik. Dekat sini ada dua jenis hubungan diplomatik. Pertama, hubungan dengan alam Melayu, kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Cina. Dan satu lagi hubungan kerajaan Melayu dan kerajaan India. Pertama, kita tengok kerajaan Cina. Pada abad yang ketiga, Funan dan Champa memohon bantuan ketenteraan bagi melawan Dai Viet dan memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina iaitu Dai Viet. Abad yang ketujuh, Sriwijaya dan Kedah Tua memohon untuk mendapatkan pengiktirafan dan mengukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Kita tengok selepas ini Melaka pun menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina. Abad yang ke-12, Angkor mengukuhkan persahabatan dan perdagangan. Pada abad yang ke-15, pada abad yang ke-14, Majapahit pula menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina. Terusnya kita tengok kerajaan India. Abad yang ketiga, Funan mengukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan dinasti-dinasti yang wujud di India. Abad yang ke-9, Sriwijaya mengeratkan hubungan persahabatan dan perdagangan, terutama sekali dengan dinasti Maurya yang kita tahu rajanya yang terkenal adalah Asoka. Dan hubungan ini berkaitan dengan hubungan keagamaan Buddha. Abad yang ke-12, Angkor mengeratkan hubungan persahabatan dengan India, manakala pada abad yang ke-14, Majapahit pula menjalinkan hubungan diplomatik dengan dinasti di India. Ini peta buih untuk memudahkan pelajar melihat.
Peta buih hubungan alam Melayu dengan India. Itulah sahaja pembelajaran kita untuk bab 1, Kerajaan Alam Melayu Sejarah KSSM Tingkatan 2. Pastikan pelajar terus mengikuti video yang seterusnya, iaitu pengajaran dan pembelajaran pada bab 2, Sejarah KSSM Tingkatan 2. Untuk itu, cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.